Allahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, tuan sekalian, pertama sekali kita syukur Allah berikan kesempatan saya dan tuan-tuan untuk sama-sama untuk kita meneruskan perbincangan berkaitan dengan kitab kita, iaitu kisah-kisah yang tidak sahih. Ada lagi, saya kira mungkin ada lagi satu siri lagi ikut. Kemudian habislah kitab kita ni. Iaitu tajuk kita pada pagi ni tuan-tuan sekalian, iaitu pada bab yang ke-16 ya, pada muka surat 295 muka surat 16. InsyaAllah nanti esok malam Al-Manarul Munif, insyaAllah saya akan scan lah untuk untuk pengajian ni kita perkongsian macam ni lah. Baik, itu sekalian. Muka surat yang ke 295 pada bab yang ke-16, kisah bagaimana taubat Malik bin Dinar. Baik, Malik bin Dinar ni tu sekalian, ni salah seorang tabi'in yang besar. Ya, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tarikh, beliau di antara salah seorang tabaqat at-tabi'in. Malik bin Dinar kana min tabaqat at-tabi'in, la min sahabah kama yudhan idza walada ayyamu sahabi Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kata ulama tarikh, Malik bin Dinar ni salah seorang tabi'in besar, walaupun ada sebahagian yang berpendapat yang agak ganjil mengatakan bahawa beliau di kalangan para sahabat. Namun pendapat itu ditolak kerana beliau dari sudut tarikh lahirnya langsung beliau tak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia tabi'in. Baik, tuan-tuan tengok ada satu cerita pasal Malik bin Dinar ni. Kita tengok pendahuluan dia. Abu Yahya Al-Basri, Malik bin Dinar adalah di antara ulama yang mencorek sejarah gemilang dalam dunia keilmuan Islam. Malik bin Dinar, terkenal lah cerita pasal Malik bin Dinar ni. Terkenal dengan cerita pasal Malik bin Dinar ni. Bahkan beliau sempat bersama dengan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat Nabi, dan berguru dengan tabi'in yang alim, ya, seperti Anas bin Malik, ya, Ahnaf bin Qais, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad ibn Sirin, dan Al-Qasim bin Muhammad. Selain itu Al-Imam Muslim dan semua ulama kutubus sittah, ya, kutubus sittah yang 6 tu, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah, 6 kitab tu mengambil hadis daripada beliau. Maknanya Malik bin Dinar ni salah seorang perawi yang diambil oleh para ulama muhaddithin, khususnya yang mengarang kitab kutubus sittah tu. Dan beliau terkenal dengan sifat wara' yang tinggi. Sebagai contoh, beliau dilaporkan pernah berkata penduduk dunia keluar dari dunia, namun mereka tidak merasai kelazatan satu perkara. Apabila ditanya apakah perkara tersebut, beliau menjelaskan ma'rifatullah. Nak beritahu kata Malik bin Dinar ni di antara orang yang zuhud. Ya, sifat Malik bin Dinar ni adalah zuhud. Zuhud. Zuhud ni tuan-tuan sekalian, jangan kita silap faham. Ada sebahagian orang berpandangan bahawa zuhud ni dia mesti pakaian dia serebeh sana, serebeh sini. Tak terurus, rambut pun tak terurus, pergi duduk kat gunung, tinggal solat Jumaat, tinggal solat berjamaah, tinggal majlis ilmu, kemudian berzikir dalam gua, dalam gunung. Ini zuhud. Zuhud apa begitu? Ya. Tengok balik apa definisi zuhud yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Jamul Hikam. Zuhud, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, itu merujuk kepada fil qalbi. Ya, apa yang ada dalam hati, itu makna zuhud yang sebenar. Bukan bermaksud zuhud ni sebut zuhud, tinggal habis semua solat jemaah, majlis ilmu apa semua tinggal, duk kira zikir ya. Itu bukan zuhud, kata Ibn Rajab Al-Hambali. Bahkan kalau kita perhati Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam kitab Sifatus Safwah, asarul ayami ilayya yaumun asbih walaysa indi syai'un, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Beliau mengatakan bahawa hari yang paling bahagia, kita nak kita kata zuhud ni,
Orang yang paling bahagia menurutku ialah bila mana aku bangkit daripada pagi, aku tak memiliki apa-apa pun. Maksudnya dunia tu kalau tak ada dalam diri dia, dalam hati dia, dia tak kisah apa. Itu maksud zuhud, bukan tinggal dunia. Bahkan Fudail bin Iyad dalam Tabaqat As-Sufiyah, Fudail bin Iyad dia pernah mengungkapkan satu ungkapan. Nah, antaranya ialah apa dia kata Fudail bin Iyad, aslu zuhdi ar-ridha 'anillahi 'azza wa jal. Tunjang akar bagi zuhud ni ialah redha terhadap Allah Azza wa Jal. Itu maksud zuhud yang sebenar. Bukannya zuhud ni tinggal apa semua dunia. Kalau kata sirah An-Nabawiyah, Nabi terjun dalam politik, Nabi terjun dalam bidang ekonomi, Nabi terjun dalam apa dia dalam maknanya ketua panglima perang dan sebagainya. Kalau kita zuhud duduk dalam gua Hira ya. Ini yang kata silap faham. Ini disebut juga dikritik oleh Al-Imam Ibn Jawzi dalam kitab Talbisul Iblis. Ramai orang yang silap faham pasal zuhud ni, tuan-tuan sekalian. Bahkan zuhud ni juga ada sebahagian berpandangan bahawa mereka orang awam melebihi ahli zuhud, ahli sufi, melebihi para fuqaha ataupun para muhaddisin, para alim ulama. Orang awam lebih mengangkat orang zuhud, orang tasawuf berbanding dengan alim ulama. Alim ulama ni dipandang sepi. Tok-tok guru ataupun para fuqaha dan muhaddisin itu dipandang sepi. Namun diangkat martabat ahli tasawuf tu melebihi had dia. Ini di antara salah satu tipu dari iblis terhadap orang-orang ataupun kita katakan bahawa kepada orang awam. Itu cerita sikit. Baik. Itu berbeza sama sekali dengan Fudail bin Iyad. Minta maaf. Malik bin Dinar, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tarikh, kita melihat dalam kitab At-Tabaqat oleh Khalifah Al-Khayyat, kita boleh tengok dalam kitab Ruwatul Thiqat al-mutakallam fihim bi ma la yujibu raddihim oleh Al-Imam Az-Zahabi yang wafat sekitar Al-Imam Az-Zahabi Ruwatul Thiqat al-mutakallim fihim bima lam yujibu radduhum ya. Malik bin Dinar ini adalah zahid suduq, seorang yang zuhud dan juga orang yang dipercayai. Bahkan Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab Masyahir Ulama Al-Amsar, Malik bin Dinar maula li bin Naji bin Samah bin Lu'ay bin Ghalib, wa ibaduhum mimman yasbiru ala fiqr syadid wal wara' wal jahid wa kana ya'kulu min kaddil yadah. Dia tak makan benda-benda yang sedap-sedap ni. Dia tak makan. Nanti kita akan tengok di antara ucapan-ucapan para ulama. Apa cerita tentang Malik bin Dinar ni? Apa cerita yang tak betul yang orang sandarkan kepada Malik bin Dinar? Padahal ucapan para ulama tarikh itu cukup hebat. Ibn Hibban, ya, Al-Imam Ibn Manzur dalam Mukhtasar Tarikh Dimash, ya, Abu Yahya Al-Basri Zahid, ya, orang zuhud dan sebagainya. Ya, boleh tengok dalam Tabaqat Ibn Sa'ad, Tabaqat Al-Kubra. Malik bin Dinar ini orang yang wa kana thiqatul qalil hadith wa kana yaktubul musahif. Dia seorang penulis kitab. Dia seorang penulis kitab. Macam-macam lah. Nanti kita tengok. Baik, kita tengok. Dan beliau terkenal dengan sifat wara' yang sangat tinggi. Seperti mana kita sebut sebentar tadi. Wara' yang sangat tinggi. Ya. Bahkan Al-Imam Bukhari itu sekedar dalam kitab Tarikh Al-Kabir, Imam Bukhari kata, ya, Malik bin Dinar ni merupakan salah seorang, ya, ulama yang zuhud dan juga wara'. Kata Imam Bukhari dalam kitab Tarikh Al-Kabir. Begitu juga dalam Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam Al-Jarh wa Ta'dil, beliau menyebut bahawa Imam Malik bin Dinar ni di antara salah seorang, ya, rujukan pada zaman dia. Malik bin Dinar. Ada sekalian. Baik. Muhammad bin Sa'ad menyatakan bahawa muka surat 296. Malik thiqah, boleh dipercayai, kurang bercakap dan banyak menulis. Dia kurang cakap. Jadi orang wara' ni kadang-kadang dia bila cakap banyak ni cakap banyak salah lah. Jadi dia kurang bercakap, itu antara salah satu tanda kewarakan Imam Malik bin Dinar. Dan juga dia banyak menulis. Bahkan sebagian riwayat mengatakan bahawa dia ambil upah untuk menulis. Dia ambil upah untuk menulis. Dia kerja dah tu.
Itu sekalian. Raja dia tu. Kita boleh tengok dalam Darul Qutni dalam Zakar Asma' At-Tabi'in wa man ba'dahum. Darul Qutni menyebut hal yang sama. Malik bin Dinar. Kezuhudan beliau diiktiraf oleh Sulaiman At-Taimi yang berkata, saya tidak berjumpa dengan orang yang lebih zuhud daripada Malik bin Dinar. Aku tak pernah jumpa orang sezuhud Malik bin Dinar ni pada zaman dia. Baik, kemudian Ja'far bin Sulaiman pernah mendengar beliau berkata, saya berharap apabila Allah SWT mengumpulkan semua makhluk, Allah SWT mengizinkan saya untuk bersujud di hadapannya, justru saya akan mengetahui bahawa Allah Ta'ala meredai saya. Kemudian dia berkata, jadilah kamu sebagai tanah. Ini bererti beliau sangat takut untuk menanti saat-saat pengadilan daripada Allah SWT. Ini di antara dialog, ucapan Malik bin Dinar. Apa dia, orang rakam dia punya dialog dia, nak bagi tahu tentang bagaimana pengharapan dia, kezuhudan dia, ibadat dia, kefiqahan dia, maknanya diperakui oleh para ulama pada zaman dia. Malik bin Dinar. Menurut As-Siri bin Yahya, Malik bin Dinar meninggal pada tahun 127 Hijrah. 127 Hijrah. Manakala menurut Al-Imam Ibn Al-Madini, Imam Ibn Al-Madini mengatakan bahawa beliau wafat pada 103 beliau meninggal dunia pada tahun 130 Hijrah. Okey, meskipun terdapat beberapa khilaf di kalangan para ulama tarikh tentang kewafatan beliau, namun yang jelas yang paling last sekali ialah 131 Hijrah ke bawah. Kalau orang kata dia wafat 135, bohong. Tidak ada khilaf, tidak ada pendapat hal yang menyebut, para ulama tidak menyebut hal begitu. Ulama tarikh, jangan nak tengok ulama lain, ulama tarikh. Sebab itu bidang mereka. Nanti kita akan tengok tu sekian beberapa isu. Ya, mesti kena rujuk kepada ulama ataupun dalam alim ulama dalam bidang dia. Kita sekalian, sebagai contoh, apabila dia ni pakar bahasa Arab contohnya, hang pakar bahasa Arab je, mungkin hang tak menguasai ilmu sejarah sebagai contoh, ataupun tak menguasai ilmu hadis tentang riwayah dan dirayah. Kamu pakar ilmu fiqh, tapi belum tentu kamu pakar ilmu hadis. Begitu juga ilmu hadis tak pakar ilmu usul fiqh dan sebagainya. Jadi kata Dr. Raisuni hafizahullah taala, zaman sekali zaman takhasus, zaman pakar, kita memerlukan di antara satu sama lain. Kita memerlukan satu sama lain. Jangan kita menabik dada, kita tahu ke semua. Ya, apatah lagi dalam cabang-cabang ilmu yang cukup banyak dalam pekerjaan Islam ni. Itu sekalian. Maknanya saya sebut bahawa kewafatan Malik bin Dinar ni paling last ialah 131 Hijrah ke bawah. Itu dulu nak kena fakta yang nak kena sebut. Betul? Baik, kita tengok. Apa kisah pasal Malik bin Dinar ni? Kisah taubat dia. Jadi penceramah kita ni bila nak bagi orang rasa diri nak kembali kepada Allah, ya, nak bagi tazkirah dekat orang, ya, kemudian dia bukmailah, dia datang Malik bin Dinar ni, taubat Malik bin Dinar ni. Apa cerita dia? Jom kita tengok tuan-tuan. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Tuan-tuan, walaupun Imam Ibnu Qudamah ni dalam kitab At-Tawwabi, ya, namun bukan kesemua maklumat yang ada dalam tu betul. Yang kena bagi tahu, ya, sebab ramai orang menabik dada bahawa ini siapa kalian berbanding dengan Imam Ibnu Qudamah sebagai contoh. Susahlah macam tu. Kalau gitu tak ada soalan lah kita nak tanya. Kan, tak biar duk tanya apa tu, so duk belajar. Terima telan ya apa yang disebut oleh Tok Guru ataupun apa yang disebut dalam kitab. Belum tentu betul. Kena mengkaji, kena kritikal. Baik, tuan-tuan sekalian, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya At-Tawwabin membawakan kisah ini oleh kerana kisah ini terlalu panjang, maka akan diringkaskan dalam bentuk nokta-nokta penting. Pertama, beliau merupakan seorang pegawai polis keselamatan. Dalam kitab At-Tawwabin karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan bahawa beliau bukan seorang penulis. Beliau, Malik bin Dinar ni, ialah merujuk kepada seorang pegawai polis, orang yang menjaga keselamatan. Nanti kita tengok, betul ke? Adakah riwayat yang menunjukkan hal tersebut? Pertama. Yang kedua, sentiasa meminum arak. Saya bila seronok baca buku Ustaz Zul Khairi ni, kan, dia bukannya mengkritik periwayatan tu dari sudut sanad saja. Okey, dari sudut sanad je tuan-tuan sekalian, bukan dari sudut ad-dirayah saja.
Kan sanad ni perawi ni lemah ke apa ke, majhul ke apa ke. Bukan dari sudut tu saja. Bahkan dia cross check dia punya maklumat dia. Melalui dari sudut ya fakta tarikh dia, bila dia wafat, ya adakah dia bercanggah dengan fakta yang sebenar, bercanggah dengan akal yang waras. Itu yang seronok tu. Dan sebenarnya sirah macam tu. Tuan tengok sendiri tesis PhD Dr. Rozaimi Ramli. Saya beli waktu di Jordan dulu. Mana dia tahu? Buku Dr. Rozaimi ni, tesis dia mengkaji tentang apakah manhaj Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Maghazi, dalam bab perang, dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Imam Ibn Qayyim ni dia kritik mana-mana riwayat Maghazi dia buat perang yang bercanggah dengan akal yang waras. Akal yang waras tak boleh terima. Jadi itu di antara salah satu fakta yang salah. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, orang buat tesis PhD, Dr. Rozaimi buat tesis PhD hal tersebut. Kalau tak setuju Dr. Rozaimi, kritiklah, buatlah tesis lain. Kritik dia. Kan, kalau tak setujulah, kan, kritik dia balik. Bisalah, ilmiah kan. Baik, tak apa. Kita tengok. Pertama, yang kedua, beliau dituduh minum arak. Ni dalam kitab At-Tawabi ni. Ialah nak bagi cerita tentang dia nak bertaubat. Jadi nak kena buat cerita bagi dosa banyak lah kan. Minum arak. Betul ke dia suka minum arak? Yang kedua, Malik bin Dinar membeli seorang jariah. Ya. Kemudian hasil hubungan dengan dia, mendapat seorang anak wanita, kemudian beliau mengasihi anak tersebut sepenuh hatinya. Betul ke kejadian ni sampai ada anak ni? Yang keempat, anaknya biasa minum arak yang diminum oleh beliau. Malangnya anak beliau meninggal ketika usia 2 tahun. Beliau amat bersedih di atas kematian itu. Anak dia ada anak dia tu minum bekas itulah minuman arak. Kan nak bagi tahu kata Malik bin Dinar ni kuat minum arak. Kuat minum arak. Baik, kemudian beliau telah bermimpi pada setiap suatu hari bersamaan malam Jumaat dan juga malam nisfu Sya'ban. Beliau tidur dalam keadaan mabuk dan belum menunaikan solat Isyak. Mimpi beliau berkaitan hari kiamat yang amat menakutkan. Ni berlaku pada hari Jumaat, nisfu Sya'ban. Banyaklah tuan, masa nisfu Sya'ban ni banyak. Bahkan hadis-hadis yang maudhu', yang batil, tuan sekalian cerita pasal kelebihan malam nisfu Sya'ban. Dia terjadi kepada Malik bin Dinar ni. Ada orang riwayat hal begitu. Ya, sampai dia mimpi berlaku kiamat kepada dia, dia takut. Saya tak pasti apa, ada beberapa tarikat yang mengagungkan dia punya syekh tarikat dia. Di antara salah satu pegangan mereka ialah mereka mempercayai setiap hari Jumaat syekh tarikat dia akan memberi tazkirah. Setiap hari Rabu syekh tarikat dia akan bagi pengisian, akan memberikan peringatan, memberikan inzar berkaitan dengan hari Rabu ialah hari kecelakaan. Hati-hati kerana hari Rabu ni mengandungi hari yang malang. Hati-hati dengan hari ni. Dia bagi tazkirah bab tu. Kan? Masuk hari Rabu ya, itu rutin dia. Cerita tentang hati-hati dengan hari Rabu kerana hari Rabu ni hari yang banyak menimpa kecelakaan dan sebagainya. Maka dalam Islam, kalau kita pegang dengan Quran dan Sunnah dan ulama yang mu'tabar, tak ada pun hari-hari yang celaka dalam Islam ni. Hari-hari ni, setiap hari ni adalah hari nikmat bagi orang mukmin. Betul tak tuan-tuan? Kita hari-hari bangkit pagi, setiap hari adalah nikmat bagi orang mukmin. Boleh sujud, boleh salat, berdoa kepada Allah dan sebagainya. Bahkan hadis yang sahih kan Nabi bagi tahu mafhum, ya, apabila kita terpijak duri saja, itu adalah kafarah. Kafarah itu satu nikmat. Dia maknanya apa? Itu satu tanda Allah masih sayangkan kepada kita untuk menghapuskan dosa kita walaupun terpijak duri. Itu kafarah, kata Nabi SAW. Maka tuan-tuan sekalian, jadi tarikat-tarikat ni yang bercanggah dengan syarak ni, kita jangan duk ikutlah. Kan? Kalau tarikat yang tak bercanggah dengan syarak, kena dengan Quran, kena dengan hadis sunnah Nabi SAW, ulama yang mu'tabar, pegang dia bagi elok. Kerana betul tu. Kan? Tapi kalau bercanggah tuan sekalian, walaupun pengikut dia beribu, hati-hati dengan fiqh ni. Baik, tak apa. Kemudian, tuan-tuan tengok. Kemudian cerita pula tentang Malik bin Dinar. Ni seekor ular besar berwarna hitam biru dalam keadaan mulut ternganga mengejar beliau dengan laju. Ini nak cerita tentang Malik bin Dinar bertaubat ni.
sampai dia ular yang besar warna hitam biru. Tengok ular. Ligan dia dengan laju. Keadaan yang menakutkan Malik bin Dinar. Beliau melarikan diri sehingga bertemu dengan seorang tua dan beliau meminta tolong daripadanya. Orang tua itu sekadar mampu meminta beliau lari dari ke arah dari samping mengakui kelemahan dirinya. Beliau melarikan diri sehingga sampai ke tepi neraka, namun satu suara menjerit berundur, kamu bukan penduduknya. Ini cerita pasal waktu dalam di padang mahsyar esok ni di Malik bin Dinar ni bila dikejar oleh ular yang besar warna hitam itu, kemudian dia nak terjun dalam neraka, penduduk neraka kata ni bukan tempat kamu. Okay, tempat kamu tu mungkin di syurga lah, itu masuk dia. Ni cerita ni. Kemudian ada lagi riwayat dan cerita hal pasal Malik bin Dinar ni. Beliau sekali lagi bertemu dengan orang tua tadi. Orang tua itu meminta beliau agar melarikan diri ke tempat yang dikatakan sebagai lembah bagi orang Islam. Dia kata, ini bukan tempat ini bukan tempat kamu. Dalam neraka ni, kamu pergilah tempat bersama dengan orang-orang yang berjaya, orang-orang Muslim, orang Islam. Yang ini syurga lah. Beliau sampai ke tempat tersebut yang cukup indah, diringkaskan beliau terselamat dan berjumpa dengan anak perempuan yang sudah mati itu. Anak perempuan hak mati disebabkan hasil hubungan dia dengan wanita seorang jariah tu. Jariah mana hamba. Ya, anak dia jumpa anak dia dalam syurga. Itu cerita pasal Malik bin Dinar. Betul ataupun tidak, selagi kita akan tengok faktanya. Yang kedua, anak beliau membaca, tuan-tuan dengar ke suara saya? Jelas ke? Jelas ke suara saya, tuan-tuan? Saya nak dengar respon tak? Jelas tak? Jelas. Okey, sebab saya pakai earphone baru. Okey, baik, terima kasih Tuan Amir. Baik, kemudian anak beliau membaca ayat yang ke-16 daripada surah Al-Hadid. Meminta beliau agar bertaubat. Anak kecil itu juga menjelaskan kepada ayahnya bahawa ular yang ganas tadi merupakan simbolik kepada amalan jahat ayah selama ini. Anak dia pula bagi tahu. Anak dia pula bagi tahu, kata ini yang ular yang serang tu ialah serang ayah tu merupakan amalan-amalan jahat. Apa yang disebut tadi ni? Ya, riwayat menceritakan tentang Malik bin Dinar minum arak. Minum arak sampai mabuk. Itu cerita dia. Kemudian akhirnya Malik bin Dinar pun bertaubat. Nak cerita tentang Malik bin Dinar tu, seorang yang kaki mabuk meminum arak. Kemudian berlaku sesuatu dalam kehidupan dia, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Soalannya, betul ataupun tidak fakta itu? Cerita baik tu okey, tak ada masalah apa. Kita boleh reka macam-macam. Kan? Tapi betul ataupun tidak? Okey? Kita tengok. Apa kata ulama berkaitan dengan kisah ni? Yang pertama, Al-Imam Ibn Hibban menyebutkan beberapa maklumat penting tentang Malik bin Dinar ni. Maknanya taubat Malik bin Dinar ni betul ataupun tidak cerita dia. Terdapat 3 maklumat yang harus ditekuni. Satu, yang pertama, beliau merupakan seorang ahli ibadat, zahid dan orang yang saleh. Kedua, beliau tidak menjamah makanan lazat. Yang ketiga, beliau mengambil upah menulis kitab. 3 fakta ni yang saya sebut tadi ni tidak boleh dipertikaikan. Sebab Imam Ibn Hibban ini seorang ulama muhaddisi dan ulama tarikh, meriwayatkan cerita dia, kehidupan dia dalam kitab tarikh dia. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita nak tengok, kalau kita nak tanya sesuatu bidang ilmu, tanya bidang ilmu dalam kepakaran dia. Tanyalah ulama-ulama nak tahu tentang sejarah seseorang itu, mesti kena tengok rujuk kita kitab tarikh. Ya, kana yaktubul musahif bil ujrah. Ni kata Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Al-Thiqat. Malik bin Dinar ni dia menulis, kerja dia menulis. Kemudian dia ambil upah daripada tulisan dia. Dia ambil upah daripada tulisan dia, bahkan wala yaqulu syai'an min at-tayyibat. Dan dia tak makan benda-benda yang sedap-sedap. Kan? Dia tak samalah macam kita tumpang viral ya, kita pi tak kira jauh ke mai ke, kita pi kan viral kan, kita pi ya. Tapi warak Malik bin Dinar ni sampai macam tu. Baik, kemudian ini fakta kata Imam Ibn Hibban. Baik, tuan-tuan tengok, berdasarkan 3 maklumat tersebut, timbul 2 keraguan terhadap kisah ini. Pertama, dinyatakan Malik bin Dinar salah seorang pegawai polis, sedangkan beberapa tulisan antara Ibn Hibban menyatakan beliau bekerja sebagai seorang tukang upah. Sebab tu kita kata bahawa kena tengok maklumat tarikh kata apa. Ulama tarikh kata apa? Bila penulis kitab macam mana pula? Dia tak sebut walaupun satu riwayat ulama tarikh.
Takkanlah ulama-ulama tarikh kita seperti Al-Bukhari yang mengarang kitab Tarikh Kabir, Imam Hatim Ar-Razi yang mengarang kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ya, apa dia, Imam Al-Ijli, bukan Al-Jili lah. Al-Ijli, Abu Hasan Al-Ijli dalam kitab Al-Thiqat, takkan tak sebut dalam kitab dia. Imam Ibn Sa'ad dalam Tawrat Al-Kubra, takkan tak sebut dalam kitab tarikh dia. Imam Ibn Manzur dalam Mukhtasar Tarikh Dimashq. Nah, Imam Al-Zahabi, ya, Al-Imam Khalifatul bin Hayyat dalam At-Tabaqat, Al-Imam Darul Qutni dalam kitab Zakaratul Asma' Tabi'in wa man ba'dahum. Takkan ulama-ulama tarikh seumpama begini tidak meriwayatkan cerita hal ini dalam kitab tarikh mereka? Itu mustahil. Ya, mustahil sama sekali. Itu sekalian. Nah, mungkin kita boleh menyatakan bahawa kemungkinan beliau menjadi seorang polis ini, namun itu hanya andaian dan tidak berteraskan fakta sahaja. Andaian bolehlah, andaian dakwa-dakwi macam tu. Tapi faktanya apa? Tidak ada. Sebab tu dulu pernah berlaku polemik kan, kalau tuan-tuan ingat. Ada beberapa asatizah kita yang mengungkit kembali cerita tentang Al-Imam Ar-Rafi'i yang bersalaman dengan Nabi SAW. Kan? Oh, kan? Imam Rafi'i hidup zaman bila? Rasulullah hidup zaman bila? Dia boleh salam pun. Kan ustaz-ustaz kita nak bagi seronok dia punya cerita, tuan sekalian, dia guna cerita tu. Tak tahu dia ambil daripada mana pun tak tahu. Kan? Kalau kita tengok dalam kitab-kitab tarikh pasal tentang perbahasan berkaitan hal safihur Rafi'i Rasulullah sallam yadi, dengan tangan dia. Betul ke? Para ulama tarikh, ulama tengok dari sudut ulama tarikh pun cukup dah. Tak disebut pun Al-Waqidi ke ataupun walaupun dipertikaikan pada Al-Waqidi ya. Al-Imam Nawawi pun tak sebut lam yadhkuruha fima waqafana alaihi min kutubuhu. Imam Nawawi tak tulis pun. Tak riwayat pun dalam kitab dah. Al-Imam Ibn Kathir dalam Tarajim Lirafi'i dalam Bidayah wa Nihayah walam yadhkuru hadzal hikayah. Tak sebut. Bahkan Al-Imam Ibn Taymiyah mengatakan fa'in minhum min ghulu wa syirk. Ini di antara firqah-firqah ataupun kumpulan yang ghulu, kata Imam Ibn Taymiyah. Ghulu ni melampau. Karena khususnya menyebut tentang Imam Rafi'i bersalaman dan bersalaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi min kadzdzab ya ma qad yuqaribuna bi rafidah fi dhalik, kata Imam Ibn Taymiyah. Oh. Bahkan kadzab, pembohong yang bawa cerita ni, dan juga cerita ni adalah ada kaitannya dengan Syiah Rafidah. Tuan-tuan. Syiah Rafidah ni dia, mereka cerita kita orang awam ni tak tahu apa, terima macam tu dia. Berat Syiah Rafidah ni. Syiah Rafidah ni bahkan dia barak dengan dua khalifah dalam Islam. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Kan? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni, dia pun tak terima Syiah Rafidah ni. Mereka berlepas diri daripada kepimpinan Khalifah Abu Bakar dan Umar. Syiah Rafidah ni. Nah, membuat pemberontakan pada waktu itu. Dia mengatakan bahawa, mereka mengatakan sepatutnya Sayyidina Ali yang mengganti Nabi SAW. Ini Syiah Rafidah. Saya nak sebut tentang bagaimana pentingnya kita merujuk kepada kitab-kitab yang betul. Kitab-kitab tarikh. Kita sebut pada hari ini. Pertama. Baik, kedua. Dikatakan beliau peminum arak yang tegar. Betul ke dia minum arak? Ya, sedangkan Imam Ibn Hibban menukilkan bahawa Malik bin Dinar tidak menyentuh makanan-makanan yang lazat. Minum arak ni lazat lah, ikut hawa nafsu lah. Okey, jadi macam mana? Wa kana yaqulu min kaddul yadahu. Dia makan, kata Imam Ibn Hibban dalam Masyahir al-Ulama al-Amsar. Dia makan benda-benda yang tak sedap pun. Maknanya roti pun roti keras ya. Macam mana dia minum arak ya? Apalagi makan diharamkan oleh Allah, meskipun begitu masih boleh dikatakan berkemungkinan beliau tidak pernah menyentuh makanan yang lazat sesudah beliau bertaubat kepada Allah. Tapi tak ada riwayat yang sebut tentang hal tersebut. Baik, kemudian fakta yang seterusnya. Beberapa pengkaji menimbulkan pertikaian asas pengambil kisah ini. Malik bin Dinar meninggal selewatnya tahun 130 Hijrah. Seperti mana fakta yang awal tadi, wafat Malik bin Dinar ni khilaf, ada yang kata 130, ada yang kata 120.
127. Okey, kita katalah 130 kan. Okey. Namun Imam Ibnu Qudamah wafat pada tahun 620 Hijrah. Tuan-tuan cuba tengok, tulis tengok 620 tolak 130 Hijrah. Berapa sengkang tarikh tu, berapa 490 tahun. Tuan-tuan, 490 tahun kata ulama tarikh langsung tidak disebut cerita tentang taubat Malik bin Dinar. Sebab tu kita kata tadi, ya, betapa pentingnya untuk kita merujuk dalam kitab-kitab yang tepat. Dalam bab tarikh, kena rujuk kitab-kitab tarikh lah. Jangan rujuk kitab-kitab sufi yang tidak ada riwayat dia. Kena tengok kitab-kitab tarikh. Ya, tuan sekalian. 490 tahun langsung tidak disebut cerita tentang taubat Malik bin Dinar. Takkanlah al-Imam ulama-ulama seperti Imam Bukhari tak jumpa pasal Malik bin Dinar ni. Kan? Dah beliau di antara perawi yang mengarang kitab perawi kepada 6 kutubus sittah. Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Imam Muslim, Imam Bukhari. Tuan-tuan sekalian, takkan tak jumpa. Jadi ini aneh dan pelik ya. Dan ini membuatkan ada pengkaji berasa sedikit aneh sehingga cenderung untuk menolak terus kisah ni. Tak boleh terima. Sebab dalam kita tarik tak ada dalam kitab ni. Yang ketiga, Dr. Aid Al-Qarni. Dr. Aid Al-Qarni, baru ni saya ada terlibat dalam perbahasan berkaitan dengan psikologi. Psikologi ibu tunggal. Ada kajian tajuk PhD, ada seorang ustazah ni dia kaji pasal psikologi ibu tunggal dalam menghadapi stres. Jadi dia buat kajian terhadap kitab Dr. Aid Al-Qarni, La Tahzan. Dia macam tak setujulah La Tahzan tu, sebab La Tahzan ni maksudnya seolah-olah Al-Qarni, padahal kesedihan ni ada dalam agama, bukan tak boleh sedih, boleh. Kan? Tapi ada maknanya tidak boleh berlebih-lebihan dalam sedih. Bukan kata la tahzan tu tak boleh sedih langsung. Ahli psikologi kritik lah. Tak boleh ya, tak setuju. Kerana menjanggahi fitrah manusia. Namun la tahzan di situ bermaksud bahawa tidak berlebih-lebihan ya. Bukan bermaksud kita tak boleh nak sedih langsung. Itu ini fitrah manusia. Rasulullah pun sedih. Kan? Bahkan dalam kitab tarikh, dalam kitab sirah sebut sebagai Amul Hazan kan, tahun kesedihan bagi Nabi, yang kewafatan dua orang besar dalam kehidupan Nabi, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib radhiyallahu anhu, sebab dia musyrik ya. Baik, tuan-tuan tengok. Apa kata Dr. Ain Al-Qarni hafizahullahu taala? Dr. Ain Al-Qarni menafikan kisah ini dengan menggunakan 4 alasan. Pertama, sanad kisah ini tidak diketahui sama sekali siapakah orang yang meriwayatkannya. Sanad tak ada. Sebab tu kita tasawuf ke apa, kata bila sembang tentang sanad ni memang fail lah. Maaf saya sebut tuan-tuan, fail. Kalau ada sanad kita kata okey. Kalau tak ada sanad, macam mana kita nak pastikan cerita ni betul atau tidak? Nak bagi orang sedih, orang teriak, tuan sekalian, mesti kena ada riwayat yang betul. Al-Qarni mengatakan sanadnya batil. Tidak dijumpai siapa yang meriwayatkan kisah ni. Al-Qarni mengatakan sanadnya batil. Terdapat riwayat mengatakan apabila beliau terjaga daripada tidur, beliau terus ke masjid menunaikan solat subuh di belakang Imam Syafi'i. Tu dia. Ada juga meriwayatkan tentang Malik bin Dinar ni, lepas dia bangkit tidur, terus dia pergi ke masjid untuk solat subuh bersama Imam Syafi'i. Tuan-tuan, Imam Syafi'i ni wafat bila? Malik bin Dinar ni wafat bila? Malik bin Dinar wafat 130. Imam Syafi'i lahir 150 tahun. Jadi macam mana 20 tahun yang sengkang itu mereka jumpa dalam apa? Dalam mimpi. Ya? Tapi kalau main dengan ahli pok-pok ni, dia kira mimpi ya, jalan selalu. Dan mencari adat dan sebagainya, ini karomah dan sebagainya, habis ya macam tu. Mudah sangat untuk dia menggunakan hal tersebut. Ya? Sebab tu dalam kitab At-Tawabin karangan Imam Ibnu Qudamah, kata Dr. Ain Al-Qarni hafizahullah taala, tidak pula disebutkan Malik mengerjakan solat di belakang Imam Syafi'i. Imam Ibnu Qudamah tak ada riwayat ni, tapi dalam kitab yang lain menyebut hal itu. Malik bin Dinar soleh sejak kecil lagi, jadi kisah keburukan yang beliau lakukan amat mengelirukan. Bahkan
Para ulama tarikh mengatakan bahawa dia soleh daripada kecil lagi. Malik bin Dinar ni orang baik daripada kecil lagi, tak minum arak dan sebagainya. Macam mana dia boleh melakukan hal-hal seperti itu? Malik bin Dinar tak pernah berkahwin dan pastinya tidak memiliki anak. Jadi yang cerita tentang anak dia tu, ya, jumpa dalam syurga, ya, minum hasil lebihan minum arak Malik bin Dinar tu main daripada mana? Anak dia tak pernah kahwin, Malik bin Dinar ni. Itu fakta. Walau bagaimanapun, sekiranya ditekuni kisah yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, Malik bin Dinar membeli seorang jariah dan beliau melakukan hubungan jariah tersebut. Jadi beliau mendapat anak hasil hubungan dengan jariah, bukannya perkahwinan. Manakala fakta yang mengatakan Malik bin Dinar adalah orang yang soleh sejak kecil juga memerlukan pembuktian yang sangat kukuh. Baik. Menariknya, terdapat dua fakta yang menunjukkan sebenarnya Malik bin Dinar berkahwin dengan isteri beliau dikenali sebagai Ummu Yahya, sebagaimana beliau dikenali sebagai Abu Yahya. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahawa dia berkahwin dengan Ummu Yahya. Namun kita tengok apa riwayat dia. Al-Baihaqi dalam Zuhd Al-Kabir membawa satu kisah riwayat yang maqtu'. Maknanya riwayat ni riwayat yang terputus. Riwayat yang terputus, sanad yang terputus untuk sekalian. Imam Baihaqi dalam Az-Zuhd Al-Kabir. Okey? Kemudian terdapat satu tulisan dalam laman web islamstory.com. Untuk sekalian, kita telah ulama-ulama kita pada zaman moden kita pada hari itu, untuk sekalian, telah memberikan jasa mereka. Tuan-tuan kalau boleh dalam bahasa Arab, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh rujuk laman web yang diperakui. Laman web yang diperakui, bukan tak boleh tengok langsung, mesti kena ada kitab secara fizikal, susah macam tu. Boleh tengok tuan-tuan laman web yang diperakui kesarjanaan ulama yang menulis itu. Tuan-tuan boleh tengok. Antara laman web, ya, islamweb.net. Islamweb.net. Tuan-tuan boleh tengok, boleh rujuk, tak ada masalah apa. Tulis dalam bahasa Arab. Kalau boleh bahasa Arab, tulis bahasa Arab. Apa soalan-soalan berkaitan dengan itu. Mana kalam ulama ataupun pendapat ulama. Dia datangkan dalil Quran, kajian sarjana Islam dan sebagainya. Islam web. Yang kedua iaitu Al-Alukah. Al-Alukah. Al-Alukah ni bagus tuan-tuan sekalian. Banyak membantu. Juga web Al-Mishkah ataupun Al-Hadith. Ini semua web-web yang kita kata kalau tak setuju boleh buat cross check. Tanya balik ilmuwan-ilmuwan yang lain betulkan dengan maklumat-maklumat yang kita sampaikan. Jadi macam tu. Sebab tu ada sebahagian ahli akademik, ahli akademia. Mereka tak setuju dengan postgraduate ni. Geng-geng hak mengaji sampai PhD, master ni tulis tesis kemudian rujuk Maktabah Syamilah. Mereka tak, ada sebahagian pensyarah okey je. Kan? Okey je Maktabah Syamilah, tapi ada sebahagian pensyarah yang agak ketat. Dia nak buat cara lama. Bukan nak buat cara lama, mungkin dia nak buat cara dia nak dapatkan kepastian. Okey lah. Tapi kalau kamu tak boleh terima terus, tak boleh menggunakan terus Maktabah Syamilah, susah macam tu. Kan? Maktabah Syamilah, gunalah kelebihan dan teknologi yang ada itu untuk kemudahan umat Islam. Kalau tak setuju ataupun kita kata tak yakin, buatlah cross check, tengoklah kitab yang fizikal. Itu saja. Ni sampai tak boleh guna langsung. Ni geng-geng Maktabah Syamilah ni. La ilah. Apa masalah dia? Untuk sekali kita bukan rujuk kitab buku yang tidak ada rujukan. Ya, itu dah tuan-tuan sekalian. Jadi orang sunnah ni mesti kena pandai menggunakan Maktabah Syamilah. Ni satu promosi. Bukan promosi apa, satu supaya kita ni kan mungkin kita sibuk ke apa kan. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita nak pergi go through lagi untuk mendalami lagi untuk menjadi seorang yang responsif kan. Responsif maksudnya kalau ada berlaku isu di kalangan umat Islam ke apa-apa, kita boleh buat cari sendiri. Dengan kita menuntut ilmu lah kan, disiplin ilmu yang ada. Kemudian kita cari sendiri, boleh buat cross check dengan maklumat yang ada. Maktabah Syamilah, web-web yang diperakui, tak ada masalah apa. Boleh, dua sekalian. Kan? Supaya kita menjadi seorang umat Islam yang celek, yang cerdik. Okay, bukan terima saja. Itu cerita dia. Baik. Kadang-kadang isu-isu yang berlaku ni dia hanya ulangan saja tuan-tuan. Ulangan. Yang macam saya sebut tadi ni. Imam Rafi'i Salam. Padahal ratus tahun dah. Orang duk ulang benda hak sama. Geng Sufi duk pakai cerita tu je.
ulama dah ulas dah. Tuan sekalian, riwayat tu. Mai muncul pula mengaji dia 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, balik-balik mai cerita macam tu pula. La ilaha illallah. Benda tu dah ulas dah. Ulama kata itu dah ulas dah benda tu. Ya, perbahasan tu. Tuan sekalian. Dia ulang benda yang sama. Kisah-kisah yang sama. Cerita-cerita yang bermasalah juga. Riwayat yang bermasalah. Tuan sekalian. Benda tu ulang benda yang sama. Ya. Baik. Okey. Tuan tengok nah. Malik bin Dinar adalah seorang pegawai. Okey. Ini dah kita dah cerita tadi kan. Okay. Kemudian. Okey. Muka surat 301. Terdapat satu tulisan dalam laman web Islam Story yang saya sebut tadi menunjukkan Malik bin Dinar berkahwin. Al-Mughirah menziarahi Malik bin Dinar semasa kematian isteri beliau berkahwin Ummu Yahya. Okey. Namun Abdul Fattah Abu Ghuddah ni dia cenderung kepada sufi lah, tapi sufi yang tak hulu lah. Okey, sebab tu saya tak ada masalah dengan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Namun geng-geng Salafi, minta maaf tuan sekalian, geng-geng Salafi yang ekstrim ni langsung tak terima tokoh-tokoh seumpama begini. Saya kata rugilah. Okey, Nuruddin Atir dia tak terima, Al-Arnaud tak terima. Siapa lagi? Abdul Fattah Abu Ghuddah tak terima, Syekh Awamah tak terima. Jenuh macam tu. Dia duk terima ulama dia ya. Padahal kita katakan bahawa selagi mana dalam orang ikut khilaf yang dibenarkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata ada khilaf. Cenderung itu masing-masing ada kecenderungan, tapi kita kena memperakui, kita kena dakak mereka itu mereka di kalangan ilmuwan. Ya, Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang ulama al-allamah muhaqqiqin. Banyak buku-buku yang saya ada, tuan-tuan. Nuruddin Atir pun banyak. Walaupun saya tahu beliau cenderungnya kepada sufi, ya, bermazhab dan sebagainya. Ya, tapi kita kena memperakui bila dia sarjana dalam bidang dia. Begitu juga Nasruddin Al-Albani dan sebagainya. Kita terima dakapan yang luas dalam ilmu ni. Jadi kalau tidak kita akan jadi sempit tu sekalian. Baik. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah langsung tidak menerima periwayatan ini. Ya. Apabila menyebut tentang senarai nama ulama yang bujang ni, dia ada senarai nama kitab tu, dia ada satu kitab menghimpunkan ulama-ulama yang tak kahwin. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tak masukkan Malik bin Dinar dalam kitab tersebut. Jadi tertolaklah yang kata dia kahwin tu. Baik, yang keempat, muhaqqiq atau pengkaji kitab At-Tawabin Khalid bin Abdul Latif Al-Ilmi menyatakan kisah ini disampaikan oleh seorang yang tidak dikenali, majhul. Ni baru sebut tentang sanad dia. Jadi di antara salah seorang perawi itu majhul, tidak dikenali. Okey. Dan ini sini sudah menunjukkan kelemahan kisah tersebut. Kelima, Syekh Abdul Rahman As-Suhaim pernah ditanya tentang kesahihan kisah ini, beliau memberikan jawapan, saya tidak mengetahui dan saya tidak pernah membaca kisah ini dalam sejarah hidup beliau dan tidak pula disebutkan kisah ini. Yang masyhur adalah kisah Taubat Fudail bin Iyad. Berkaitan dengan kesahihan kisah Taubat Fudail boleh dirujuk dalam perbincangan selanjutnya. Jadi maknanya kalau kita nak membawa kisah tentang orang yang bertaubat, kembali taubat, ambillah dalam kitab-kitab yang maknanya kisah yang sahih, yang benar-benar berlaku. Seperti Taubat Fudail bin Iyad. Ya, saya ada buku ni, buku cerita tentang mana dia kitab tu, kitab Sufahatul Nirat, ya, menghimpunkan salaf, ya, kehidupan salaf dalam melakukan ibadat dan juga melakukan tazkiyatun nufus dan bertaubat kepada Allah. Ada cerita-cerita dia, semua ada sanad riwayat. Jadi maknanya kena tengok untuk sekilas. Baik, kesimpulan. Beberapa ulama menolak kesahihan kisah ini dengan mengemukakan beberapa dalil yang saya sebut tadi ni dicadangkan. Maka siapa yang nak cerita juga cerita ni dicadangkan. Pertama, tidak menyebut secara pasti bahawa ini merupakan kisah taubat Malik bin Dinar. Cerita mendalil dengan cerita pasal Malik bin Dinar ni. Nak cerita pasal taubat, cerita pasal taubat Malik, cerita pasal cerita orang lain yang lebih sahih. Yang kedua, hendaklah diniatkan kisah ini bertujuan memberikan pengajaran dan peringatan semata-mata, bukan tujuan memburukkan mana-mana pihak. Jadi untuk pengajaran, tapi kita katakan bahawa mesti membawa cerita yang betul lah. Jangan bawa benda-benda yang tidak betul. Wallahu a'lam. Itu cerita tentang Malik bin Dinar, taubat Malik bin Dinar.
Mudah-mudahan kita dapat sesuatu lah daripada tadi. Baik, tak apa. Kita masuk satu lagi kisah, kemudian saya buka soalan. Sebab bab yang ke-17 ni dia pendek ya. Okey, kisah Rabi'ah Ar-Ra'i dan bapanya. Siapa Rabi'ah bin Ra'i ni? Kan? Kalau kita tengok dalam Rabi'ah Ar-Ra'i bin Abi Abdul Rahman Farruq At-Tayyimi. Baik, Rabi'ah. Dia tengok. Nama tokoh yang ingin dibincangkan ialah Rabi'ah bin Abdul Rahman Farruq. Rabi'ah ni selalu orang nama perempuan kan? Ya, tapi ini lelaki. Biasa orang Arab memang begitu. Biasa ya tuan-tuan kita ya kadang-kadang nampak macam perempuan ni kan. Sebenarnya lelaki. Banyak nama Rabi'ah ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab tarikh banyak tuan-tuan. Rabi'ah bin Abi Kharshah, Rabi'ah bin Abi Sulaim, Rabi'ah bin Abi Sulaim At-Tajbi, Rabi'ah bin Abi Abdul Rahman, ya, Rabi'ah bin Abdul Rahman Ar-Razi. Banyak tuan sekilat. Rabi'ah bin Haris bin Ubaid. Ni dalam kitab-kitab tarikh ni banyak kalau kita tengok dalam kitab-kitab tarikh ni. Baik. Okey, yang individu yang kita nak kaji ni ialah Rabi'ah bin Abdul Rahman Al-Farruq. Farruq, ya, Farruq. Fa ra waw kha. Dia At-Tayyimi yang wafat 136 Hijrah. Dikenali dengan Abu Uthman ataupun Abu Abdul Rahman Al-Quraisy At-Tayyimi. Beliau adalah seorang mufti di Madinah. Beliau seorang mufti. Kita boleh tengok dalam kitab Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar I'lamun Nubala, ya, menyebutkan hal yang sama. Al-Imam Mufti Al-Madinah wa Alimul Waqti Abu Uthman, kata Al-Imam Az-Zahabi. Beliau adalah mufti di Madinah, alim pada waktu tersebut, imam. Ya, kita tengok boleh lihat juga dalam kitab Al-Imam Ibn Manzur dalam Mukhtasar Tarikh Dimashq. Abu Uthman Al-Madini Al-Faqih Al-Ma'ruf. Seorang yang sangat terkenal dengan kefaqihannya. Ma'a jama'atin minal fuqaha Al-Madinah, dan beliau di antara salah seorang ulama fuqaha, pakar rujuk dalam bab hukum lah di Madinah tuan-tuan. Rabi'ah bin Abdul Rahman Farruq ni. Dalam kitab-kitab yang lain seperti Khatib Al-Baghdadi, dalam Tarikh Al-Baghdadi tersebut hal yang sama. Al-Imam Al-Munjawih dalam kitab Rijal Sahih Muslim menyebut hal yang sama. Al-Imam Salahuddin Al-Ala'i dalam Mukhallatain ma'a Ziyarat Al-Busiri menyebut hal yang sama. Al-Imam Al-Kayyal dalam Kawakib, ya, An-Nairat fi man al-ikhtilat min riwayat thiqat menyebut hal yang sama. Al-Kalabidhi. Saya sebut ada rujukan-rujukan ni tuan-tuan, kitab-kitab tarikh ni supaya kita bisa dengar. Dalam Al-Hidayatul Ma'ruf fi Rijatul Sahih Al-Bukhari menyebutkan, ya, Rabi'ah bin Abi Abdul Rahman huwa, ya, Al-Madini, seorang ahli Madinah dan seorang yang alim yang wafat 139 Hijrah. Ya, Al-Shirazi dalam Tabaqat Al-Fuqaha menyebut hal yang sama, seorang ulama fiqh di kalangan tabi'in. Al-Baji dalam Ta'dil wa Tarjih, Ibn Hibban dalam Masyahir Ulama Al-Amsar, Darul Qutni dalam Dzikr Asma' At-Tabi'in wa man ba'dahum menyebut hal yang sama. Jadi maknanya kita katakan bahawa Rabi'ah bin Abdul Rahman Farruq ni seorang mufti, alim, fuqaha di Madinah. Ya, guru-guru beliau seperti Anas bin Malik, sahabat Nabi, Sa'id bin Yazid, Sa'id bin Musayyib, Haris bin Bilal, Atha bin Yasar, Abdul Rahman bin Araj. Murid beliau Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Sulaiman At-Tayyimi, Al-Auza'i, Imam Malik, Ibn Mubarak, Sufyan bin Uyainah. Ni anak murid dia. Ibn Uyainah pernah merakankan bahawa Rabi'ah pernah menangis satu ketika apabila ditanya mengapa beliau menangis, kerana riak yang singgah dan syahwat yang tersembunyi. Nak bagi tahu tentang beliau juga seorang yang zuhud, ya, abid, alim. Ya, dia menangis. Orang tanya menangis sebab apa? Sebab riak. Dan juga sebab, ya, syahwat masih lagi duduk lekat dalam diri dia.
Nah. Kata ulama Mutarraf mengatakan bahawa saya mendengar Malik berkata, sudah hilang kemanisan fiqh dalam kematian Rabi'ah. Yaqub bin Syaibah dilaporkan berkata, beliau thiqah thabat, salah seorang mufti Madinah. Jadi Imam Malik kata bila dia wafat saja, maknanya Rabi'ah bin Abdul Rahman wafat, dia kata hilanglah kemanisan fiqh. Sebab bila ulama ni meninggal dunia tuan-tuan, dia meninggal sekali dengan ilmu-ilmu dia. Sebab tu peranan anak-anak murid ni tuan-tuan sekalian, peranan anak-anak murid ni tuan-tuan sekalian ialah memperluaskan, mengangkat tokoh-tokoh kita. Menulis balik apa dia tulis. Kan? Rakam video-video dia, apa yang dia cakap. Sebab bila dia meninggal tuan-tuan sekalian, dia ditanamkan dengan jasad dia, dengan ilmu dia sekali. Nak cari pengganti macam dia tu susah dah. Betul tak tuan-tuan sekalian? Video-video ni lah penting. Ataupun kita katakan tulisan-tulisan dia. Sebab tu kata ulama, kalau tak ada tulisan, maka tak ada lah tamadun kita. Tulisan tu, tulisan. Dan hari ni pun mazhab-mazhab yang berkembang di seluruh dunia, mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanbali ke apa, disebabkan anak muridnya berjasa kepada ulama mujtahid ni. Betul tak? Menulis kitab-kitab mereka, menulis manhaj mereka, menulis kembali dalil-dalil dan sebagainya, dia jadi satu mazhab. Padahal mazhab dalam Islam ni banyak tuan-tuan sekalian. Mazhab ni banyak. Ulama-ulama yang bertaraf mujtahid pada zaman itu banyak. Tapi disebabkan anak murid dia tak tulis, anak murid dia tak buat kerja, contohnya kan. Dengar aja, kemudian hilang macam tu. Tok guru meninggal sekali dengan ilmu-ilmu dia, kemudian hilang macam tu dia ilmu. Itu penting. Anak murid yang cerdas ni. Anak murid yang produktif. Dan kadang-kadang hari ni dia buat video-video potongan-potongan kan. Itu semua kerja bukan kerja ustaz-ustaz, bukan kerja tok guru. Mereka pun tak larat lah nak buat kerja tu. Kan? Nak kena pergi potong, nak mengajak, nak baca buku pula, nak kena mendalami, kemudian nak pergi potong pula video-video tu, bukan kerja dah tu. Dan tu kerja orang lain pula untuk sekalian, untuk buat hal tu. Baik, kembali kepada kisah ni. Tiba-tiba pergi masuk cerita tu kan. Baik. Baik, apa kisah tentang Rabi'ah ni? Baik, terdapat satu kisah menarik yang dikaitkan dengan Rabi'ah. Malah seorang penulis di Malaysia membuat satu buku yang nipis bertajuk Ibu bukan sebarang ibu. Penulis di Malaysia hampir tulis satu buku cerita pasal ini. Kisah itu disampaikan oleh Muslim bin Muhammad daripada Kindi sampailah kepada Syekh Ali Al-Madinah. Kisah ini disampaikan secara ringkas di sini agar pembaca dapat memahami isi kandungan. Farukh merupakan bapa kepada Rabi'ah. Baik, Farukh ni ayah kepada Rabi'ah. Beliau keluar mengikut ekspedisi perang di Khurasan. Ketika itu Rabi'ah masih berada dalam kandungan ibunya. Ayah dia ni keluar perang. Ayah dia keluar berperang. Dalam waktu tu Rabi'ah tak lahir lagi, masih lagi dalam kandungan mak dia. Kemudian Farukh meninggalkan bekalan sebanyak 30,000 dinar kepada isterinya. Bila keluar perang, ayah dia ni tinggal 30,000 dinar. Malahnya Farukh tidak pulang-pulang sesudah tamatnya perang tersebut. Farukh pulang ke Madinah 27 tahun selepas itu. 27 tahun lepas tu baru muncul pak dia. Ayah dia baru muncul. Lamanya pergi perang. Kan? Tu cerita. Beliau terus menuju ke rumah dan mengetuk pintu. Beliau terkejut apabila mendapati seorang anak muda yang keluar, iaitu merujuk kepada Rabi'ah. Mereka kemudian bertekak hingga mengejut jiran-jiran sekeliling. Bergaduh anak dengan ayah bergaduh. Imam Malik dan beberapa syekh turut datang untuk melihat apa yang berlaku. Ibu Rabi'ah yang mendengar pertengkaran di luar rumah dan terkejut apabila melihat suaminya berada di luar. Kata, balik pula Farukh. Ingat mati dah. Kan? Dalam perbualan antara ibu dan bapa beliau, ibu beliau membuat pengakuan bahawa beliau sudah menghabiskan 30,000 dinar dan ditinggalkan untuk menanggung pengajar Rabi'ah. Cerita ni betul ke? Baik. Apa ulama menyebut tentang hal ini? Al-Imam Az-Zahabi memberikan komentar awal. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Imam Az-Zahabi ni kira ulama yang kita selalu duk guna. Sebab dia ulama yang mu'tadil. Mu'tadil. Tapi ada beberapa ustaz-ustaz kita yang mempertikai kembali tuan-tuan sekalian. Kan? Macam-macam. Dia berkata macam Imam Ibn Hibban dalam mensahihkan sesuatu hadis, kemudian kena tengok Imam Zahabi kata apa. Kan? Ucapan kena lihat Imam Zahabi
itu dipertikai pula oleh sebahagian sarjana Islam kita pada hari ini. Oh, dia tak setuju pula. Macam-macam. Itulah dunia akademik, dunia ilmu ni. Okay? Jadi yang penting, setuju tak setuju ni kena tengok lah siapa yang cakap dan juga apa argumentasinya. Kan? Setuju tak setuju, jenuh lah tuan-tuan. Kan? Kena tengok apa hujah dia, siapa yang tak setuju. Kan? Kan? Sebab ulama muhadisi memang memperakui hal itu. Ya. Dia tak setuju pula yang kata apa di ni. Baik. Imam Zahabi kata disebutkan di hikayat dan batil yang sudah diriwayatkan. Batil riwayat ni, batil. Sudah beliau membukakan kisah tersebut dalam Siyar I'lamun Nubala. Beliau memberikan komentar lain, jika ia benar pasti duit 1000 dinar atau separuh sudah mencukupi bagi tempoh 27 tahun. Maknanya tak sampai logik akal Faruq bagi dekat isteri dia sampai 30,000 dinar. Ya. Sampai 27 tahun tu. Ya. Dan beliau seorang pemuda yang masih belum mempunyai halaqah tersendiri. Sebaliknya menjadi pelajar sandaran bagi Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair dan guru-guru beliau yang lain. Jadi maknanya waktu, kalau kata betul cerita ni, kan, Rabi'ah pada waktu itu dia tak jadi lagi alim, dia tak jadi lagi, anak murid dia pun tak ramai lagi. Jadi macam mana nak membuktikan bahawa duit yang diberikan oleh Faruq kepada anak dia ni sampai dia jadi alim, padahal pada waktu itu dia tak jadi alim lagi. Dan kalau betul lah cerita ni, sebab waktu ni dia kecil lagi, baru remaja, dia tak ada lagi halaqah dia tersendiri. Maknanya dia tak ada lagi majlis yang orang pergi dengar ucapan-ucapan dia. Ya, Imam Malik masih belum dilahirkan. Imam Malik pun tak lahir waktu ni, atau masih bayi, bayi susuan lagi Imam Malik. Itu nak cerita dia. Baik. Dr. Al-Qani menyebut kisah ini sudah dianggap batil oleh Zahabi, dan kisah ini disebut dalam kitab Suwar min Hayatut Tabi'in. Okey. Baik, kemudian penilaian terhadap perawi kisah Abu Bakar Ahmad bin Marwan. Imam Daruqutni menilai perawi ini sebagai dhaif. Abdul Wahab bin Atha Al-Khaffaf, ya, Imam Ahmad mengatakan bahawa beliau dhaif dan juga mudharib. Bercanggah lah, mudharib bercanggah. Jadi kesimpulan untuk sekalian, kisah ni pun kisah yang tidak sahih. Tidak sahih di meja penceramah. Hati-hati dalam kisah-kisah yang seumpama begini. Wallahu a'lam. Okey, jadi insya-Allah pertemuan akan datang kita akan masuk. Saya rasa pertemuan akan datang pertemuan yang terakhir lah. Ada lagi 2 kisah lagi. Kan, ada lagi 2 cerita, lagi 2 kisah lagi. Ada 3 lagi kisah. Lepas tu habislah. Okey, kisah pendek-pendek kita pun habislah untuk bulan depan. Okey, bulan 1 tahun depan kita habiskan buku ni, kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Kemudian kita fokus kitab Al-Manarul Munif karangan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bulan 26. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Assalamualaikum. Salam, ya. Saya ni Cikgu Rashid ni, bandar baru. Ya cikgu, ya. Saya belilah buku ni, kisah-kisah tidak sahih di meja ceramah ni. Ini bukan soalan Ustaz, macam ulasan sikit lah. Buku ni baguslah dan dia boleh dibuat jilid siri. Cumanya pada saya lah, pandangan saya ni, mungkin kalau yang pertama ni mungkin lebih elok kalau tumpukan pada kisah-kisah tidak sahih berkaitan dengan Nabi dan juga sahabat dulu lah. Tapi dalam buku ni banyaknya tabi'in lah. Maksudnya kalau dia nak buat jilid yang kedua nanti, dia kena patah balik pada Nabi dan sahabat. Saya rasa kisah tak sahih ni berkaitan Nabi dan sahabat pun banyak, kan? Itu pandangan saya lah. Dan mungkin Ustaz boleh tulis.
Kisah saya berkaitan dengan Nabi dan sahabat Ummul Mukminin kan. Itu banyak tu rasanya tu, boleh berjilid tu. Betul. Memang betul. Jadi itu pada tabi'in. Jadi susunannya tu kurang sesuai lah pada saya. Kalau dia nak buat yang jilid seterusnya lah. Saya mungkin betul. Ini satu idea lah, satu tutusan idea daripada cikgu. Cuma saya duk tengok buku yang dia tulis ni ialah sering yang diungkapkan di meja penceramah lah. Jadi penceramah kita ni banyak duk bawa kisah-kisah ni, jadi dia kaji balik ceramah isi kandungan ataupun cerita-cerita yang berlegar selalu di meja penceramah. Mungkin itu antara alasan dia kot. Wallahu alam lah kan. Kita pun tak nak kena tanya Ustaz Zukhairi lah kan. Tapi penyusunan secara tersusun tu baguslah, bermula daripada kisah Nabi kan, sahabat kemudian tabi'in. Baguslah. Itu nak kena ada masa dan sebagainya, tulislah. Sebenarnya saya pun tengah menulis buku ni sebenarnya ni. Dalam duk tulis tesis, duk tulis buku juga. Ada 2 buku dah telah saya siap, tapi saya tulis bersamalah dengan Prof Makmur Tumin. Dan saya juga dipanggil untuk tulis dalam 3 jilid ya, berkaitan dengan Sirah Nabawiyah sebelum perang, selepas perang dan sebagainya. Doakan saya untuk siapkan tulis bersama dengan Prof Makmur Tumir dengan Ustaz Sa'adan, seorang pensyarah di Universiti Malaya kalau tak salah saya. Jadi itulah masing-masing ustaz kita ni dia sibuk dengan itu. Itu satu cadangan Cikgu Rashid satu cadangan yang baik insya-Allah. Okey. Wallahu a'lam. Ada pandangan ke ataupun satu lagi Ustaz, kalau tak ada orang lain saya teruskanlah. Tadi yang Ustaz sebut tentang murid-murid tidak menulis kuliah guru ni, sehingga kan banyak imam-imam mazhab ni yang tak ada kitab. Saya mungkin ilmu saya kurang lah, tapi saya ada membaca tentang sejarah tentang Mongol menyerang Baghdad pada kurun ke-13 kalau tak silap. Di kalangan Masihi. Masa itu Baghdad ialah pusat ilmu lah. Dan dalam kisah tu banyak kitab-kitab ni yang dibakar. Malah kota Baghdad tu hancur, dibakar kan. Jadi banyak kitab ni yang hancur terbakar, sehingga dikatakan lah Sungai Furat dan Sungai Tigris tu sampai hitam dakwat kitab-kitab tu. Dan sebagian besarnya mungkin 400,000 kot. Dapat diselamatkan oleh seorang Syiah, Nasruddin Al-Tusi kalau tak silap. Jadi ini ada konspirasi lah, orang Syiah ni, orang Iran kan, Nasruddin Al-Tusi itu menyelamatkan kitab-kitab yang berkaitan dengan Syiah. Jadi banyak kitab-kitab ni yang musnah lah. Bukannya anak murid tidak menulis kuliah guru mereka. Itu wallahu alam lah, itu setakat yang saya tahu lah. Okay, sedikit saya nak respon pandangan cikgu. Betul, memang zaman tersebut memang zaman kegelapan. Kalau kita tengok dalam tarikh ataupun perkembangan ilmu dan Islam, khususnya dalam bidang fiqh ke hadis ke, dia ada zaman kemuncak, zaman munduk, zaman yang tidak berkembang, ada ya. Antara zaman yang kemuncak itu zaman 400 tahun hijrah begitulah, muncul ulama-ulama besar, 500 hijrah, 400 tahun hijrah sebagainya. Namun disebabkan penjajah dan sebagainya, jadi kitab-kitab tu dimusnah, ulama pun tak muncul, jadi ijtihad pun kembali takut nak mengeluarkan fatwa-fatwa ataupun syiar-syiar yang baru. Menulis sini bukan bermaksud menulis itu semua orang boleh tulis. Tulis di sini bermaksud bahawa dia menulis ataupun dia membina satu gagasan madrasah, school of thought ataupun manhaj yang baru, ataupun kita katakan bahawa seorang ulama yang besar lalu anak muridnya ni menulis membina satu, kita katakan satu madrasah mazhab yang besar, yang mempunyai dia punya tiang-tiang dia dan sebagainya. Dan ini merujuk kepada zaman 100 tahun, 300 tahun, 200 tahun hijrah. Kan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan sebagainya, itu zaman-zaman itu adalah zaman-zaman ulama musyahid mutlak ya, yang tidak dipengaruhi lagi dengan anasi-anasi yang lain. Jadi pada zaman tersebut kalau kita tengok, banyak saja tokoh-tokoh ulama pada zaman itu yang setaraf dengan Imam Syafi'i, yang setaraf dengan
dengan Imam Malik dan sebagainya, tapi anak muridnya itu disebut dalam konteks pada zaman tu. Pada zaman tu, ya, anak murid tidak meneruskan, maknanya tidak menulis pada waktu itu. Itu kita katakan zaman tu berbeza. Dia menulis, memang orang semua boleh menulis, tapi tulis apa? Kan? Wallahu a'lam. Boleh lagi ke Ustaz? Boleh lagi? Sila. Ini tentang apa ni, berjabat tangan dengan Nabi tu, kisah tu. Saya ada terdengar lah, tapi saya tak tahu kisah yang sama ataupun tidak. Dia dekat Ustaz tu kata kisah ni mutawatir. Lebih 1,000 orang tengok yang jabat tangan dengan Nabi tu, guru dia. Jadi saya kisah-kisah macam ni, saya duka cita lah. Ustaz yang bawa kisah macam ni, duka cita mengapa. Dan dia, Ustaz macam ni diberi tempat oleh masjid-masjid berceramah. Jadi itu yang saya duka cita benda-benda macam ni lah. Dia kata mutawatir, saya ingat lagi. Saya tengok YouTube, Ustaz tu kata, kisah ni kisah mutawatir, dia kata. Tak tahulah kisah yang sama dengan yang Ustaz cerita tu, apa yang lain tak tahulah. Saya nak tanya jugalah, apa maksud mutawatir ni? Dia kata lebih 1,000 orang tengok. Dan itu wallahualam lah, kisah 1,000 orang di kalangan pengikut dia lah kot, kan? Kalau kita tengok, sebab tu kita kata bahawa kena lihat ulama-ulama tarikh, ya. Imam Ibn Kathir dalam Bidayatu wan Nihayah tak sebut langsung, sebut dalam lam yadhkuru hadzal hikayah, tak sebut langsung cerita pasal Imam Rafi'i. Padahal Imam Rafi'i ni ulama besar. Ya, patutnya ceritalah benda-benda yang besar ni kan dalam cerita, dalam kitab-kitab tarikh. Imam Zahabi kata al-Imam al-Qudwah, Zahid Abid, Imam Rafi'i. Kan, sepatutnya cerita-cerita yang hebat ni boleh salam dengan Rasulullah kot. Patut cerita-cerita hebat lagu ni pasti takkan ulama-ulama tarikh kita takkan mesti tulis punya. Tapi tak ada. Imam Zahabi tak ada, ya. Imam Ibn Kathir tak ada. Jadi Imam Ibn Taymiyah patah lagi lah kan. Kalau dia kata kami tak mendengar Imam Ibn Taymiyah, dengarlah ulama-ulama kamu. Itu pun tak terima, jadi macam mana? Saya pun tak pasti mutawatir, apa definisi mutawatir. Dia kena, kita sama-sama kena ulang kaji baliklah ulum hadis kan. Mutawatir di sisi ni apa maksud dia, wallahu alam kan. Kalau tanya saya memang ada batil, riwayat yang lain sahih. Itulah saya pun duka cita sebab diberi tempat ustaz yang macam ni lah, yang tak beradab, kata menyesatkan orang. Diberi tempat di masjid, dan kalau kita tengok semua komen dalam YouTube tu, semua alhamdulillah, jazakallah ustaz, pencerahan yang sangat baik. Saya tengok, saya duka cita lah baca komen jenis ustaz yang macam ni. Pada saya ni orang malas berfikir. Bila kita bagi pendapat pro dan kontra, dia dah pening, dia tak boleh fikir lah. Dia nak hukum ni haram, ni halal, macam ni sesat, dia nak macam tu je, satu pandangan aja. Jadi senanglah nak faham pendapat mereka, tapi sebenarnya malah berfikir. Jadi saya, hal ni saya duka cita sebenarnya. Macam jadi memang saya tengok ni Ustaz Maulana Sri, dia masa di Kepelis tu, saya tengok dalam penonton tu lebih kurang 200 je. Lepas tu dia, suara dia tak ada, YouTube berhentikan, terus dia bawa ustaz yang popular ni, saya tengok 700 lebih yang tengok YouTube sahaja. Jadi tengok berbeza tu. Jadi saya tengok tu saya duka cita lah. Itulah sebab tu saya bila tengok cerita ni, kita kena ulang kaji baliklah Talbisul Iblis kan, karangan Imam Ibn Jauzi kan. Orang awam ni kadang-kadang dia tersilap nak mengangkat siapa sebenarnya kita perlu angkat sebenarnya. Kan, Imam Ibn Jauzi dah sebut dah ratus-ratus tahun dulu ni, 600 tahun hijrah dulu ni. Dah bagi tahu dah orang awam ni dia tak ada maklumat, jadi dia mengangkat ahli zuhud, dia mengangkat orang yang terkenal, masyhur. Ya, khutbah, penceramah yang petah berbicara, ya, tapi dari sudut keilmuannya dia tidak diangkat oleh masyarakat awam. Itu yang uri. Selalunya para ilmuwan ni cakap, mungkin dia pidatonya tak apa nak kemas, mungkin mendatar saja dia punya ucapannya, tapi lihat dari sudut konteks yang dia dibawa itu, maklumat yang dia bawa, kesahihan maklumat yang dia bawa, itu yang sepatutnya orang awam kena angkat pada hari ini kan. Kalau kita tengok sendiri, masih cikgu dah bangkitkan isu ni, kalau kita tengok sendiri di dunia TikTok, ni anak muda kita kan, Allahu Akbar, ustaz-ustaz yang boleh menangis, itulah yang diangkat, itulah dia yang diidolakan. Masjid-masjid kita pun ya panggil, kita katakan bahawa itu satu kemahiran dia, tapi
Kita kata kalau kata satu dua masalah, kemudian dia baiki balik, ustaz tu okey. Tapi kalau dia teruskan dengan pendapat dia, orang tegur pun dia masih lagi melenting dan kata ke orang dan sebagainya bahawa apa ni tegur-tegur. Kita kata bahawa macam mana kita nak melahirkan umat Islam yang berilmu, ya. Islam itu berdiri di atas ilmu, kebenaran. Itulah satu kita katakan bahawa platform-platform yang macam inilah yang perlu digerakkan supaya mencerdikkan, memandaikan umat, ya. Wallahu a'lam. Itulah. Terima kasih Ustaz. Okey, baik sama-sama. Barakallahu fiik. Ada soalan lain lagi ke? Okey, wallahu a'lam. Kalau tak ada apa, terima kasih semua. Jumpa lagi pada malam esok Al-Manarul Munif kerana Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.